dua bidang yang paling sukar untuk kita ubah. Dan manusia, you have to pay, kita kena membayar kos yang tinggi. Apa dia? Yang pertama ialah agama, yang kedua ialah politik. Dua hal ini jika sesiapa cuba mengubahnya, dia akan menghadapi risiko yang tidak sedikit. Kerana di dalam bidang agama dan bidang politik, kelompok-kelompok stakeholder atau pemegang taruh yang ada ini, mereka semua mempunyai kepentingan. Kepentingan kuasa, kepentingan pengaruh. Secara umumnya asasnya ialah kepentingan pengaruh. Bila orang itu jadi tokoh agama, dia ada pengaruhnya. Dengan pengaruhnya dia bergerak. Dia mempunyai kedudukan. Jika reform berlaku yang mengubah cara yang dia pegang, itu bererti macam mengubah kedudukannya. Demikian juga politicians in politics. They have the same issue. Soal pengaruh. Maka tokoh-tokoh yang muncul untuk mengubah di dalam agama akan menghadapi tomahan yang hebat. Seperti mana tokoh-tokoh yang muncul untuk mengubah dalam politik. Kerana you akan mengubah, you bukan mengubah idea dalam politik, you mengubah kursi sebenarnya. Kerana lantaran daripada pengubahan idea akan mengubah pemegangnya, pemegang kursi kepada agama dan juga politik. Maka dengan itu kita lihat di Nusantara ini, mereka tokoh-tokoh yang cuba mengubah menghadapi berbagai rintangan dan tuduhan. Saya kira Muhammadiyah, walaupun sudah 100 tahun lebih, walaupun begitu dicoba untuk dihindarkan tomahan dengan Islam kemajuan, dengan berbagai-bagai lagi, dengan universitinya, dengan projek-projek umatnya, dengan ormas yang merentasi latar agama dan latar tempat, pun masih juga sering juga tidak kering daripada tomahan. Itu adalah realiti. Ini adalah mukaddimah yang saya akan sebut. Realiti ini bukan berlaku di dalam Islam sahaja, ia juga berlaku di dalam agama lain. Martin Luther umpamanya, di dalam Protestan, apabila dia cuba melakukan perubahan, dia pada tahun 1400, mati dia 1546, di Jerman, siapa yang melihat filem Luther umpamanya, melihat bagaimana hatta membawa kepada peperangan saudara di Europe. Reaksi Vatikan, Pope dan semua yang enggan menerima, walaupun slogan Martin Luther, "Give me the scripture." Berikan bukti, berikan dalil. Samalah yang kita tahu. Give me the scripture, I will follow. Dia menghadapi tuduhan, perjuangan dia sama. Apa yang awak dakwa sebagai Christianity, awak bagi tahu di mana ia disebut di dalam Bible. Dan berapa ramai yang dibakar, berapa ramai yang dibunuh. Dan peperangan antara dua pihak tidak pernah berhenti. Sehingga hari ini krisis, walaupun mereka mendiamkan, tapi hatta ia mempengaruhi golongan politik. Golongan politik pun ingin mendekati golongan agama kerana pengaruh, dan menjauhi golongan agama juga kerana pengaruh. Sebab itu saya kata keikhlasan golongan politik ataupun penguasa, raja atau presiden atau sultan untuk mendekati golongan agama, dia mempunyai dua unsur. Sama ada kejujuran beragama
atau kerana menumpang pengaruh supaya menguatkan politiknya. Maka Martin Luther dia diselamatkan oleh seorang wilayah yang kecil di Jerman, oleh raja yang tak besar kuasanya. Dengan apa yang Martin Luther buat ialah menterjemahkan Bible ke dalam bahasa Jerman. Sebelum ni semua orang hanya tahu Kristian, tak boleh tahu Nas. Awak tak ada hak mengetahui Nas. Sebab itu bila dia lakukan itu, telah berlakulah perpisahan selama-lamanya. Perubahan dalam politik. Nelson Mandela, semua kita tahu. Bukan soal keadilan, bukan soal apartheid itu, bukan soal itu saja, tapi mengubah itu, mengubah sistem di selatan Afrika. South Africa, saya pun pergi. Tapi isunya ialah isu. Siapa baca buku Long Walk to Freedom akan melihat bagaimana Nelson Mandela berkata, sukar sangat kau untuk mereka. Kenapa perlu menghadapi semua kebangkitan? Ubah ajalah. Tapi bukan soal mengubah idea. Kalau you ubah idea, you mengubah kursi you sendiri. Sebab itu, politician dan juga penguasa tidak mudah dalam hal ini.